Alright. Okay. Assalamualaikum. Selamat hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, hari ini saya bersama seorang tetamu istimewa. Selalu kau nampak saya dengan anak murid kan? Hari ni kau nampak saya dengan anak bomoh. Anak bomoh. Okey. Ini sahabat saya, nama dia Wan Melissa. Dia merupakan seorang pesakit TB. Okay. Dia telah disahkan positif TB pada PKP tu PKP 2. PKP 2, PKP time PKP. So dia diarahkan untuk dikuarantin selama 2 minggu. 2 ke 3 minggu. 2 minggu dulu. 2 minggu. 2 minggu tak boleh jumpa anak, tak boleh jumpa laki, tak boleh jumpa, kena duduk sorang-sorang. Sedihnya. Saya tak tahu yang dia ni berpenyakit TB. Dia pun tak pernah beritahu. Saya macam mana boleh terlepas? Cuba cerita sikit kenapa? Macam mana boleh kena TB tu? Mula asalnya batuk. Okey. Batuk sikit-sikit dan lama-lama dia makin teruk. Batuk dia macam mana? Batuk memang kering dan efek pernafasan sampai nak semput. Kau tak rasa waktu tunggu kena COVID ke? Mula bila batuk dalam 2, 3, 4 hari teruk tu demam, itu yang saya macam COVID. Okey. Sebab musim tu memang musim COVID. So bila demam ni kita suspect macam COVID ke. Sebab sampai pergi klinik panel, doktor pun macam tak nak terus check. Means kalau macam pernafasan dia bagi apa yang untuk pernafasan tu apa? Apa tu? Untuk semput tu lah. Analyzer semua kan. Doktor tak kasih sebab takut COVID ke, suspek COVID ke. So dia bagi surat untuk refer terus pergi ke Sungai Buloh. So klinik panel terus refer surat pergi terus hospital Sungai Buloh. Sungai Buloh buat PUI saringan lah. PUI tu apa? PUI tu bukan swab test. Bukan swab test. Dia sejenis test yang macam bukan kontak yang rapat dengan pesakit COVID. Kalau kita ada kontak rapat dengan COVID ataupun kita boleh overseas, kita kena swab, buat saringan terus swab. Okey, faham. So PUI tu satu nama sertifikat, tak ingat lah apa benda. Ataupun nama senang dia Pui. Pui lah. Kan. Tapi memang time tu memang tak buat apa-apa lah. Dia cuma buat interview. Okey, cakap tak ada kontak rapat dengan pesakit COVID, tak ada pergi overseas, tak ada pergi mana-mana. Dia cuma beritahu overseas ke tu? Overseas balik bulan apa? Bulan 9. Mana dalam masa 2 minggu tu tak ada kait rapat dengan kontak dengan COVID lah. So dia cuma buat interview. Dia cakap okey, ini cuma mungkin viral biasa. Dia bagi ubat batuk macam biasalah, pergi panel klinik pun dapat ubat batuk. So ubat demam, cakap dengan dia demam. So dia kata dalam masa 3 hari kalau tak elok juga datang balik refer sana. So pada kebetulan tahan juga selama 2 minggu lebih lah. Batuk tak hilang, makan ubat batuk pun habis semua. Dan terus pergi KK Sungai Buloh, klinik kesihatan Sungai Buloh. Sebab lebih pada 2 minggu batuk tak hilang, dia terus suruh buat saringan untuk TB. Okey, sebab saringan TB dia cuma injek dekat tangan. Dan sampel kahak. Lepas tu X-ray. Masa tu kau punya batuk ada kahak? Tak ada kahak. Memang batuk, memang tak ada kahak langsung. Habis tu memang ambil kering. sampel kahak macam mana? Memang hak tui je lah. Hak tui! Dia bukan COVID yang buat tu pui. Ni tui. Ni tui, memang tui lah. Memang tak ada apa-apa. Cuma air leo je. Dalam masa yang sama kebetulan doktor buat appointment untuk next punya check up. Belum sampai tarikh tu lagi doktor dah call. Kata awak ni disah penyakit positif TB. So dalam masa yang sama petang tu terus pergi hospital, terus dah on medication untuk TB. Kalau korang nak tahu TB ni adalah merupakan penyakit berjangkit nombor 1 di dunia sebenarnya. Tetapi oleh kerana time to time COVID dia jatuh nombor 2.
betul. Ya. So Sebab sebenarnya TB ni satu dia saya nak cakap ada TB, akta. TB ni penyakit yang bahaya lah sebenarnya. Penyakit Penyakit yang bahaya. penyakit penjangkit kawalan akta dia 1988 tak silap. Akta dia. Kena explore lah, cari dia punya akta tu. Okey. So teruskan. Macam mana kau menjalani sebagai seorang pesakit TB? Okay, first time dapat tu memang down lah. Sebabnya dia cakap benda ni berjangkit. So orang yang duduk serumah dalam masa yang sama, dia suruh buat saringan COVID. Bukan COVID, TB. Oh, TB. So husband, anak yang semua kena buat TB. semua kena buat. Dan keesokannya semua kena datang balik dekat klinik, pergi hospital, x-ray, kena inject. Lepas tu dalam masa 3 hari baru dapat keputusan family semua tak ada. Dia punya virus TB tu tak aktif. Semua Memang negatif. kau seorang je lah. Maknanya saya seorang. Dan dalam masa yang sama juga dalam dapat keputusan tu semua memang hantar anak-anak semua dekat rumah mak. Sebabnya dia boleh berjangkit melalui batuk. Apabila batuk Udara lah maksudnya. udara. Sebab time yang disahkan penyakit TB tu memang tinggi. Dia ada level. Level masa time tu, kahak tu level bacaan dia 4. Level 4 tu maksudnya serius lah. Ke ada lagi tinggi? Ada lagi tinggi. Critical akan masuk ward. Critical level berapa? Tak pastilah, tapi doktor cakap kenapa tak masuk ward, sebabnya tak critical time tu. I see. Okay. Belum tahap kritikal Belum lah. tahap Tapi critical yang 4 kena tu, duduk 4 tu dekat kira 4 tu bahaya lah. Bahaya sebab keadaan saya masa tu sampai bila during berapa saat batuk. During berapa saat dah batuk. Okay. So dalam time batuk tu kita cepat mengah. Bila kita cakap ada jauh-jauh ni pun kita dah macam semput. Okay. Memang time tu kebetulan time COVID. Saya bersyukur sebabnya time COVID, sebab semua orang gunakan mask. Time tu juga kita tak keluar pergi mana-mana. Dan virus tu tak spread dengan cepat. Kerja pun masih lagi dekat rumah, tak kerja lagi, tak jumpa orang. Dan during raya pun tak jumpa orang. Kebetulan dalam masa yang saya kena tu, saya bernasib baik hang tu lah. Okay, terus hantar anak semua dalam masa 2 minggu. Tidur pun berasingan. So tak masak. Janganlah nangis, sedih. Azmun yang patut nangis tu kot. Ada kalau dia dengar mati. Okay. Lepas tu lepas pada 2 minggu tu, dalam masa yang sama saya jumpa Tok Bomo ni. Tok Bomo ni yang Bukan jumpa lah. Saya sebagai kawan terpanggil untuk Ya. membantu apabila dapat tahu yang dia didiagnose, disahkan sebagai pesakit TB yang positif. So saya rasa terpanggil dan waktu tu saya menurun. Okay. Dan saya rasa berbesar hati lah sebabnya kenal diorang ni dah lama, since daripada sekolah. Dah macam beberapa tahun juga kot. Dia dah Kan, sekolah. daripada zaman sekolah lagi. So still get along lagi sampai sekarang. Dan berbesar hati. Rasanya diorang ni, mulalah hati diorang ni nak tolong. Kan kita pun kalau sebenarnya kalau sakit pun mula tu tak nak bagi tahu orang juga. Aku ni sakit, nanti orang tak nak dekat dengan aku. Okay, rasa down lah. Terpaksa berjauhan dengan anak-anak. So kena menyendiri dalam bilik. Buat apa pun dalam bilik. Makan, even tak berborak dengan suami kan. Melalui WhatsApp. Kadang-kadang WhatsApp, oh ni dah malam kan. Tak berborak lah. Kita takut, kita sayang kat orang lain. Bukan sebab kita sayang kat orang lain, tak nak orang lain sakit macam kita. Itu yang fikir macam tu lah. Tapi sebenarnya tak boleh macam tu. Kita kena share kan. Sebenarnya kita kena share dengan ramai orang. Kita bagi tahu kita sakit apa supaya orang tu boleh doakan kita. Betul. Kan? Kalau kita still diam menyendiri seorang, tak ramai pun yang orang akan tahu dan tak ramai orang yang akan doa. So sebenarnya semua di atas doa-doa kawan-kawan, sahabat, saudara yang terdekat, yang jauh, semua doakan. Dan dengan pertolongan Tok Bomo ni jugalah, alhamdulillah, boleh dikatakan okey. Sebenarnya apa yang saya dapat TB ni, salah satu sebabnya sebab
saya pesakit diabetik. Diabetik. Dia cepat Dia cepat antibody terkesan. cepat terkesan dan high risk dekat penyakit pesakit diabetik. Okey. Okey, sebenarnya diabetik saya dah lama. Tahu macam 10 tahun kot, tapi saya cuma Berapa makan tahun dah? anak dah 11 tahun, mungkin dalam 8 tahun. Kan, 8 tahun lah kata dia apa tu? Sebagai menghadapi sebagai pesakit diabetik. Cucuk tak? tak cocok. Oh, belum Sampai cucuk. tahap cocok. So sebabnya saya masih kawal lagi diabetik. Okey. Okey, dan sebab salah silap keluarga ada diabetik, mak ada. Okey. So no wonder lah saya akan dapat penyakit diabetik tu. So dalam masa diabetik tu saya pernah hampir setahun kot saya tak makan ubat diabetik. Okey. Sebab macam fikir dah sihat, padahal tak sihat. Sebab tak makan ubat diabetik tu lah antibody saya tak kuat. Oh, tapi memang apabila kita dah di saya tak pandai experience lah, tapi apabila kita dah didiagnose sebagai macam ni, diabetes ni semua penyakit-penyakit yang Genetik. penyakit-penyakit yang orang kata apa yang memang kalau kita terkena macam diabetes ke, macam apa tu, buah pinggang ke, kalau dah terkena, dah start dialisis memang tak boleh stop. Kalau kalau apa tu, kerja manis dah start makan dah tak boleh stop. Macam tu kan? Betul-betul. Dia pesakit macam seumur hidup lah sakit tu. Macam tu. Tapi penyakit TB ni dia ada ubat dia. Kita boleh sembuh. InsyaAllah. Tapi ubat tu kena memang still on medication 6 bulan lah. Diabetes tu pun boleh sembuh sebenarnya. Kita kena amalkan hidup yang sihat actually. Okey. Kita sendiri yang kena disiplin sendiri untuk kita tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, kita tak boleh ambil mana. Bukan tak boleh langsung lah, maknanya kita kena sendiri kontrol. Kita sendiri yang kontrol. Dan ada juga minyak dia sebenarnya. Okey, sambung. Okey, sekarang kita nak cerita pasal TB dulu. Okey, TB. So sekarang macam mana jadual yang Okey, disediakan oleh dijadualkan lah oleh doktor. Doktor sebenarnya dia cakap sebenarnya TB ni kena makan on medication 6 bulan. Paling lama 9 bulan. Okey, dalam masa 6 bulan tu saya since dapat pesakit disahkan positif ni since 28 bulan 5. 28 bulan 5. Saya dah start terus makan ubat TB. Okey, ubat dia memang besar gedabak. Berapa jenis 5 ubat? biji. Ubat tu dalam satu biji tu ada 4 ke 5 jenis ubat, tapi dia dah satukan. Oh. Jadi kita cuma makan combo. Dia dah combo segala antibiotik segala macam lah. Ada 5 jenis ubat dalam satu bekas. Besar lah dia punya tu. So 5 biji saya kena ambil setiap pagi sebelum saya memang disiplinkan diri untuk ambil ubat tu pukul 8 pagi. Waktu saya bangun pagi saya terus ambil benda tu dengan satu ubat vitamin. Memang daripada hospital. 5 biji besar tu, satu biji ni. Lepas tu setiap 2 minggu saya akan buat appointment antar kahak dengan ambil darah. Lepas tu klinik TB tu dia akan ada jumpa doktor setiap hari Jumaat. Lepas ambil kahak Selasa, hari Jumaat kena jumpa doktor. Every 2 weeks. Minggu yang pertama every tu 2 weeks maksudnya dijadualkan setiap 2 minggu. 2 minggu. Maksudnya bila positif je terus keluar jadual 2 minggu kena check kahak 2 minggu. Dah ada appointment. Dah ada appointment. Alright. So So appointment pertama? Appointment pertama dalam masa 2 minggu tu korang bagi pakai bomo tu berapa bulan lah? Lupa lah. Lupa nak catat. Tak ingat. Rasanya seminggu lah. Saya ada bagi dia. Saya bagi Allah apa ni? Apa tu yang saya bagi dia diffuser. Satu diffuser. Saya bagi dia satu minyak RC dan satu roller yang saya bancuh. Itu saja. Saya bagi 3 barang. Untuk dia inhale dan untuk dia diffuse, untuk dia sapu di tapak kaki, untuk dia sapu di dada, sapu di belakang, sapu. Masa tu rasanya selepas 2 hari ke 3 hari. Awal minggu pertama. Tak silap lah. Dalam minggu pertama. Dalam minggu pertama tu memang dapat daripada Cikgu Deli minyak dengan benda ala diffuser tu. So satu hari 2 kali. Satu siang sama ada pukul 11 ataupun pukul 3 petang saya akan buat untuk diffuser. Sambil buat tu saya akan sapu minyak
leher. Dia sedap bau dia. Sedap Hidung. dia. Well. Kaki, kaki, tapak kaki dengan dekat belakang, dada. Every time masa diffuser tu, buat sekali benda tu, memang tenang lah. Memang tak ada, kadang-kadang sampai terlena. Okay. Sebelum diffuse tu berapa kerap batuk? Ush. Sebelum tu kekerapan dia lebih kurang macam sebab saya dah pakai start dapat tahu TB tu dah terus makan ubat. Okay. So dah terus makan ubat tu dia bukan terus kurang lah. Cuma kekerapan tu lebih kurang 10 minit ataupun 15 minit ada batuk. Oh. Kekerapan dia lah. Sebelum tu memang teruk lah. Sebelum kita Sebelum pergi, makan ubat. sebelum makan ubat tu memang batuk. Kalau nak naik rumah pun dah semput betul batuk. Tak sampai 5 minit batuk. Kadang masa telefon pun aku tak ada cakap batuk. Okay. Okay, aku WhatsApp je, aku tak ada cakap. Okay. Aku memang WhatsApp je lah. Makan ubat 4 Jun lah start pakai 4 Jun. 4 Jun maknanya 28 bulan 5 tu dah start positif, start makan ubat TB, dan 4 Jun 28, 29, 30, 31. yalah. March apa ni? Jun. Mei. Jun 30. Mei. 28 Mei. Mei ada 30 ke? 28 Mei, 31 Mei. 28, 29, 30, 31. Lepas tu 1, 2, 3, 4. Hari ke-8. Oh, minggu hari- kedua lah. Minggu hari kedua ke- lah. Hari ke-8 baru tu. Ah. So So ya, before lah, before tu- difahamkan bila makan ubat je muntah. Makan ubat je muntah. ya, Macam mana? okay, makan ubat TB tu memang ada efek dia. Memang doktor ada ni. Salah satunya kencing tu memang warna oren. Okay. Air kencing warna oren. Lepas tu bila makan ubat tu, time dia punya pening. Memang loya gila. Memang muntah. Kata tak boleh makan. Tak boleh makan masuk apa-apa. Masuk je muntah. Tak boleh makan makanan maksudnya. Tak boleh tu. makan makanan. So terpaksa lah macam minum air masam supaya hilangkan loya tu. Berapa kg kau hilang waktu tu? Berapa 12? Sebelum sakit TB tu memang 84-85 kg. Okay. Turun je disahkan sakit TB tu je 76. 8 kg tak sampai seminggu, babe. 76. Lepas tu bila dapat makan ubat tu bila muntah 73. Uish. 73. Dekat 11 kilo lah. Time tu cakap lapar ni, perut lapar sebab kita dah biasa makan. Perut lapar sangat tau. Bila makan muntah, tak tahan tu sampai hijau-hijau, tak tahu nak keluar apa dah. Tak tahu time minggu pertama tu memang teruk cakap, memang teruk. Memang teruk gila. Macam husband pun cakap, tak boleh jadi ni. Sampai kan tak buat kerja apalah. Kan, dah melepek, main handphone je lah, main handphone. Macam orang gila duduk rumah. Kan. Lepas tu minggu Selepas makan. Selepas dapat bomo. Itulah, selepas dapat umur tu, bila dah rajin buat benda tu dalam Berapa 2 kerap hari, batuk? 2 hari je tu mula dia punya loya tu dah hilang. Loya tu Oh, maksudnya kesan pertama selepas menggunakan diffuser tu adalah kurang loya. itu yang dapat detect, sebabnya kurang loya dan tak muntah. Siap bagi tahu Lin kan. So boleh makan makanan. Maknanya boleh makan lepas makan ubat tu. Dia ada kena biarkan sekejap lah. Tak adalah terus nak makan kan. Okay, maybe lepas makan ubat tu memang pukul 8 makan ubat, memang baring-baring dulu main handphone 1 jam 2 jam baru pergi breakfast. Okay, tapi kalau tak, sebelum yang dapat diffuser tu semua memang muntah gila lah time tu. Time makan breakfast, kena breakfast sebabnya lepas breakfast kena makan ubat diabetik. Kan? Sebab memang kena breakfast. So Yelah, bila sebab dia kena makan 2 ubat. Dia kena makan ubat TB dan dia at the same time dia kena makan ubat diabetik. So kita kena bagikan betul-betul masa lah. Pagi-pagi tu memang dah pukul 8 tu, sebab tu pukul 8 tu memang dah makan ubat TB. Sebabnya nanti dah biasa kan kita nak breakfast pukul 9, 10. Okay, lepas tu bila dah pakai diffuser tu semua, memang first thing dapat detect kebaikan benda ni untuk bomo ni. Loya tu hilang. Loya tu tak ada. Muntah pun tak ada lah. Sebab that's why bagi tahu Lin, alhamdulillah lah ubat ni baru sehari 2 kot. Memang tak ada muntah. Memang nampak kesan dia. Cuma batuk tu dia still ada, tapi tak semput.
Tak semput. Tak semput. Kekerapan? Kekerapan tu kadang-kadang bila cakap macam tu je lah. Okay. It's not lepas tu husband pun dapat detect seminggu kot. Dapat detect batuk awak tak keras. Sebab Dah bila longkah lah. ha, Dah ada kahak bila sikit lah. bila kita batuk time TB, sakit TB tu, dia punya batuk daripada dalam keras tau. Oh, tu Bila yang bunyi kung bila orang lain dengar, kita tahulah benda tu macam keras. Okay, faham. Kita pun rasa macam Dia kering. Dia tak ada kering kahak. tau. Kalau ada basah, at least okey lah juga, tak sakit kita punya pernafasan. Betul. Lepas tu dalam masa 2 minggu lepas tu, 2 minggu lepas tu jumpa doktor. Doktor pun cakap alhamdulillah. Saya cuma beritahu doktor lah, saya dah kurang batuk. Okey, lawyer pun tak ada. Cuma lepas tu dia kata okay, bagus, nampak awak cakap pun dah laju. Okay. Okay, sebelum ni cakap memanglah cakap sikit-sikit batuk. Okay. Alhamdulillah. Dekat rumah pun bila borak-borak dengan husband pun dia cakap awak ni dah nampak sihat. Padahal benda tu memanglah ubat doktor pun membantu, dan ubat hormon dia juga sambil tu membantu juga untuk kita mempercepatkan lagi proses pemulihan tu. Okey, untuk lebih kurang 2 minggu 3 minggu kot. Doktor cakap apa? Doktor pasal level tadi tu. Itulah Daripada level 4 9 bulan 6 berapa bulan saya hantar yang second punya 9 dengan 13. 9 dengan 13 9 bulan saya hantar kahak lagi untuk next punya dengan okay, sebelum tu sebelum 9 hari bulan tu next saya ada buatkan dia kapsul. Betul. Okay, so maksudnya selepas dah kurang tu, dan dia kata dia nak kena check kahak. Waktu dia nak kena check kahak tu, so saya terpanggil untuk menambah satu lagi prescription untuk dia. Waktu tu saya buatkan dia kapsul tu untuk ditelan. Okay, ya, selama 4 hari. Saya cuma bagi untuk 1 hari 2 kali 2 kali. Saya buatkan 8 kapsul untuk mencukupkan sampai waktu tarikh nak check kahak tu. Okay, betul? Sorry. Lepas tu lepas bila saya makan benda tu juga, mula memang macam sebabnya bila kita makan macam makan minyak lah. Memang kita terasa dekat sini. Tapi lama kelamaan saya sendiri yang jatuh cinta dengan bau minyak tu. Wow. Walaupun entah, saya rasa kalau orang yang first time lah, mungkin dia akan cakap alamak, bau makan minyak ke whatever kan. Tapi betul-betul saya nekat untuk diri saya sendiri sebab nak sihat. Dan kita pun sayang kat semua orang kan. Nak sihat. Saya sanggup juga telan lah. Mula telan jugalah. Tapi lama-lama bila second awak bagi yang second set, second punya portion dia bagi untuk telan lagi, saya dah macam lali dah ada jadual. Okey, pukul ni makan ubat TB, pukul ni makan ubat ni. Lepas tu lepas saya take breakfast, sampai benda semua saya relax, saya baru makan minyak kapsul tu. Sama juga macam malam. Memang ada step dia. Okey, malam pun saya akan makan ubat diabetik. Lepas pada setengah jam bila saya nak tidur, saya telan ubat tu. So alhamdulillah dalam masa yang sama tu juga yang 9 hari bulan dan 13 hari bulan 9 saya dapat jumpa doktor. 13 hari bulan 6 saya jumpa doktor, dan doktor cakap untuk result untuk result yang sampai sekarang lah, yang kalau sampai 13 hari bulan tu saya punya bacaan kahak daripada 4 turun 1. Jauh tu, 4 turun 1. Lepas tu doktor pun ada cakap lah, selalunya orang yang diabetik ni memang lambat dia punya kesan untuk proses penyembuhan. Sebabnya dia punya antibiotik memang tak kuat. Sebab tu bila kita dengan COVID, diorang akan cakap untuk warga tua, siapa yang ada diabetik, jantung, buah pinggang, itu bahaya untuk lah, the risk high risk untuk COVID, jangkitan COVID. So sama juga macam TB. Dan dalam masa yang sama, alhamdulillah lah, daripada 4 turun 1. So jauh tu 4 turun 1 tu. Alhamdulillah. Tapi doktor masih tak release lagi untuk MC, sebabnya dia betul-betul nak zero. Nak zero bacaan tu baru dia boleh release saya MC. Baru release untuk kerja lah, untuk kita boleh kerja. Tapi dalam masa yang sama alhamdulillah lah,
waktu proses penyembuhan tu memang pendek, memang singkat kan. Cuma Okay, macam mana dengan panggilan daripada hospital? Daripada bila dapat panggilan daripada hospital? Okay, actually TB ni memang memang ada, dia akan macam siasat daripada mana kita dapat TB tu. Dia dah masuk dalam So, sistem. maksudnya apa tu? Siapa yang telefon tu? Medical officer. Medical So officer medical MO tu. So kalau dia dah ada je patient TB, dia akan sentiasa follow up. Dia akan ada follow up dengan patient ni. Okay. Macam tadi pun saya terima panggilan juga tadi. Actually sebelum tu saya dah terima panggilan, cuma dia cakap dia cuma pengesahan saya duduk mana, nombor telefon, dan nanti dia kata akan satu pegawai akan datang, akan call buat interview lah. Okay. So tadi saya dapat juga daripada panggilan daripada pegawai kesihatan jugalah. Pegawai kesihatan Hospital Sungai Buloh. Hospital mana? Dia memang cawangan TB punya ni. Oh, okey. Dia memang tapi dia TB punya kluster lah. Okay. Kluster ke? Kluster lah. Kesiannya Unit. Salah. Unit TV ni daripada daerah Petaling lah. Daerah Petaling. Daerah kawasan yang saya tinggal. So dia menjaga kawasan situ lah. Okey. So, dia kira macam monitoring lah. Monitoring daripada mana kita dapat, kerja dekat mana. Okey. Dia pun interview tadi macam mana. Saya pun memang ada catat bila PKP berapa saya kena sakit dan demam, benda semua. Rentetan ke cerita saya tu memang saya catat. Memang ada dalam phone, saya akan catat tarikh dia semua. So senang bila interview. Alhamdulillah lah, masa tu saya dah prepare awal-awal. Saya pun tak tahu kenapa saya prepare. Saya suka nak simpan semua memo tu semua. So senang dia nak interview saya tadi. Bila saya tu sakit dan pakai apa, makan ubat apa. So semua detail. Semua detail saya bagi tahu. Okay, saya start gunakan yang living. Yang living ni sesak bila pakai, bila makan. So dalam masa yang sama, ubat doktor tu memang saya tak berhenti langsung. Saya stay juga makan. Cuma saya cakap saya ada buat sampingan. Sebab saya tanya dengan dia juga, macam mana kalau saya makan sampingan supplementary semua, mungkin vitamin C ke, mungkin untuk protection. Dia kata tak ada hal. Tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Sakit TB ni dia boleh campur ubat juga. Boleh campur ubat. So dalam masa yang sama yang so, ni bagus lah. Macam mana perasaan dia bila bertanya tu? Dia tanya macam mana? Dia tanya tu sebab dia memang ada rutin dia untuk tanya, atau dia bertanya kerana dia impress dengan result yang okay. Dalam masa saya cerita tu, saya semangat nak cerita. Saya semangat. Saya ada confident. Saya ada dia pun tak ada dengar saya batuk ke whatever, semput ke. Lepas tu dia bila saya cerita tu, dia cakap, awak ni saya sukalah dengan awak ni. Betul dia cakap macam tu. Saya suka tak dengan awak ni. Awak ni tak macam pesakit TB lain. Awak bagi komitmen yang bagus. Cara awak cakap, awak intelligent, banyak. Sebab saya memang kat rumah, memang saya suka explore apa sakit TB ni dan macam mana ubat dia. Dan dalam masa sama, bila Tok Bomoh ni bagi saya ubat kan, saya pun search, explore apa benda ni, jadah ni apa nama dia, kenapa pakai ni. Sebab kebanyakan orang semua rata-rata kawan-kawan semua memang pakai benda ni, memang pakai Tok Bomoh ni. So bila kita tengok, bagus lah ubat ni, kita kena explore, kita tengok orang punya pengalaman. So dari segi apa yang saya cakap dengan pegawai tadi tu, memang dia macam impress sangat. Awak ni dia cakap lah, awak ni bagus lah, apa benda yang awak pakai, apa benda yang awak amalkan. Betul, saya cerita dengan dia. Saya cerita detail. Saya cerita saya kawan saya yang kenakan benda ni, dan cara pakai macam mana, dan kekerapan saya buat macam mana. So sekarang ni saya memang tak buat dah. 1 hari 2 kali tu untuk yang refusing tu kan. So dengan minyak sapu tu pun saya dah berhenti. Cuma bila saya titik yang
Yang time refusing tu saya cuma ambil ni, saya cuma letak kat hidung sebab saya dah main jatuh cinta dengan ubat tu. Bau dia. Oh, so maksudnya sapu-sapu tu dah tak Dah ada? tak ada. Cuma diffuse saja? Diffuse. Diffuse berapa kali satu hari? Satu malam time nak tidur je. Time nak tidur je? So the rest of cuma ambil letak kat hidung je? Sayang. Sayang. So, dan kekerapan tu menggunakan tu dah sekali je. Alright. Dan pakai benda tu macam sambil tu Tapi kapsul tu, lain lah. kapsul tu tak Kapsul lagi lah. makan lah. Okay. Sebab dapat daripada bomoh ni pun banyak. Berapa biji tu? 10 lah. Memang saya buat untuk 10 hari? 10 hari. Jadi 20 biji. 20 biji. 20. So mesti juga amalkan juga apa semua. So MO tu cakap apa? Tu cakap okey, Adakah halangan dia? Adakah dia kata benda ni tak boleh ke, melanggar ke? Tak ada. Dia cakap okey macam ni, awak teruskan ni nanti bila next punya ni saya ada next appointment 3 bulan 7, hantar ke hak 30 bulan 6. So dia akan call saya balik semula. Dia nak tahu perkembangan So maksudnya kita tunggu perkembangan dia selepas dia check next. Malunya. Next kita akan ada satu lagi interview dengan dia. Saya pun nak tahu juga result dia macam mana kan. Sebab itulah. So apa saranan Wan Melissa kepada orang-orang yang masih ragu-ragu dengan produk yang Livin? Okay, first thing pada kita yang pada kita yang tak kenal ataupun tak tahu produk ni macam mana kan. Sebab kita tengok harga dia, tak mampu kan. Kita ni makan pagi kan, petang makan petang, nampak tinggi harga dia kan. Tapi keberkesanan dia tu bila kita dah guna sendiri, memang tak ada nak cakap apalah. Saya sendiri ada hati nak kumpul duit, nak ada kumpul duit sendiri, nak beli betul-betul banyak. InsyaAllah doakan. Saya cakap kat dia, kalau misal kata nak beli kerana kita jumpa kejap lagi. Tak apa. Okay. Decline. Kalau katanya kita beli produk, kalau kata kita beli sesuatu produk ni kerana hanya untuk fashion, kerana untuk orang tu beli, aku pun nak beli, orang ni pun beli, tak payah beli. Ya. Saya cakap kalau nak beli betul-betul pakai. So kalau you dah rasa kesan dia, baru you boleh appreciate setiap apa yang ada dekat dalam tu. Ya, betul. Kalau boleh kan, dah habis benda tu nak korek sampai ni tau. Tapi tak boleh nak korek sebab takut ada virus ke apa benda kan. So memang goncang supaya dia betul-betul licin. Tahu? Kalau boleh sama macam tu. Sebabnya rasa macam betul-betul nilai dia punya setitik tu, dia punya nilai tu, orang cakap bagi saya satu semangat untuk sepatutnya memanglah kalau kita dah sakit apa-apa pun, tak kira even cancer whatever kan, kita rasa memang down gila. Memang satu tahap tu macam kenapa ke aku ada anak, aku ada husband, aku ada career, nak kerja. Bayangkan MC berapa lama, tolak gaji, tolak cuti, dah memang tak ada langsung kan. Fikir alamak komitmen akan datang macam mana. So bila dengan benda ni kan, saya ingat memang saya ni MC akan sampai 6 bulan tau. 6 bulan untuk MC. Fikir aduh 6 bulan tak ada gaji ni, macam mana benda semua. Memang efek kan, nak COVID. Dan dalam masa yang sama, saya rasa bersyukur sebabnya tahap untuk kesembuhan tu ada chance untuk alhamdulillah cerah. Untuk cerah. Tak sampai 6 bulan. Kalau bayangkan saya dapat tu 28.5 dan tak sampai sebulan dia tak sampai sebulan dah. Dah turun satu. Alhamdulillah. Memang semua tu orang cakap doa daripada kawan, sahabat. Ini semua bukan kebetulan. Ini semua bukan kebetulan, ini adalah ketentuannya. Yap. Kita cuma boleh usaha. Betul. Kita cuma usaha. Mungkin kalau saya tak jumpa ubat ni, tak tahu mungkin ubat lain. Tapi memang betul apa yang saya dah pakai sekarang ni, memang alhamdulillah ditemukan jodoh dengan bomo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hazim saya cakap kan, wish kawan-kawan macam ni kan tak boleh cari kat tempat lain tau. Kita pun tak tahu kan.
Jadi memang rasa syukur sangat-sangat Dia banyak-banyak. touching lebih. Sebenarnya aku touching lebih. Aku touching lebih juga Tak kadang-kadang. apa, untuk next Ni. episode nanti kita akan interview dia dengan husband dia sekali. Okay, so kita tunggu apa-apa pun. Tobomo lah. Bye-bye. Bye.